Para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan sebuah kisah yang bertajuk Benda Terbang. Seperti pada malam minggu sebelumnya, aku akan mengikuti latihan silat gayung bersama seorang lagi sahabatku ini. Namanya Wan. Beliau ni memang gagah, tapi cukup penakut. Kalau dia ternampak lipas tengah terbang ke arah dia, jangan kata aku, segala hip yang ada di hadapannya akan dirempuh macam trak kontena yang tak terkawal. Okey, back to the top. Kebetulan pada malam tu, latihan kita orang habis lewat dalam pukul 12.40 pagi macam tu. Jadi lepas habis semua jurus dengan buah kunci kita orang belajar, kita orang pun baliklah. Okey, ni nak ceritakan kejadian dia. Kita orang akan berjalan kaki sejauh 100 meter sebelum kita orang berpecah arah. Kerana rumah aku menghala ke atas bukit, jadi laluan aku lebih kepada kawasan perumahan. Memang riuh, jadi aku tak adalah seram sangat kan, walaupun jam sudah hampir pukul 1 pagi. Manakala kawan aku ni rumahnya menghala ke kawasan perkampungan sikit, jadi laluannya macam rumah-rumah kampung lah. Dah biasalah kan, rumah-rumah kampung kan cepat tutup pintu. Kalau malam ni, sedang aku syok-syok berjalan sambil menyanyi-nyanyi, tiba-tiba mataku tertangkap satu objek berwarna putih terbang menghala ke langit. Aku punyalah takut. Tak payah cakap lah masa tu, macam nak terkencing, nak terberak pun ada. Aku cuma memerhatikan saja pergerakan objek tu ke arah langit dan menghilang. Susuk objek tu persis macam manusia, walaupun dalam gelap. Mata aku tetap tajam. Tetapi yang tak bestnya tu, koordinat di mana aku mula-mula nampak objek tu terbang ialah menghala ke rumah Iwan. Apa lagi, aku teruslah call si Iwan ni kan. Akhirnya dia pun jawab. Terus aku tanya, Wan, kau kat mana? Dah sampai rumah ke belum? Dengan suara yang tergetar-getar, dia menjawab, Faris, tolong aku. Faris, tolong aku, Faris. Meremang bulu tengkuk aku bila dengar dia cakap macam tu. Aku dengan sepantas kilat terus berlari ke arah rumah si Iwan ni, dengan melalui jalan yang Iwan biasa gunakan untuk pulang ke rumahnya. Lebih kurang 25 meter nak sampai ke rumah dia, aku ternampak macam susuk tubuh manusia terbaring di atas tanah. Iwan! Ketus hati aku. Terus aku menghampiri dia dan mengejutkan dia, tapi tiada sebarang jawapan. Terus aku papah dia sampai ke rumah dia lah. Ibu Iwan menyambut kedatangan aku dengan muka yang bimbang. Ya Allah, anakku! Terus aku meletakkan Iwan ke atas sofanya. Aku pun duduk seketika. Las-las dengan aku sekali terlelap atas sofa tu sebab letih yang teramat-amat. Tup. Aku tersedar apabila ibuku menelefon aku. Oi, bila kau nak balik ni? Dah pukul berapa ni? Segera aku matikan phone dan lihat ke jam telefon. Wah, sudah hampir 15 minit aku tertidur ni. Aku melirik mata ke tempat yang aku letakkan si Iwan tadi. Dah tak ada. Mana pula dia pergi ni? Terus saja aku bangun dari sofa dan menuju ke tempat aku meletakkan beg aku tadi. Sebagai info, beg aku bawa tu untuk isi air masak dan pakaian. Tadi aku letak dekat situ sebelum aku tertidur. Baru saja aku nak capai beg aku, tiba-tiba ada suara orang dari belakang. Macam mana kamu boleh masuk ke dalam rumah ni? Rupa-rupanya mak si Iwan yang bersuara. Makcik lah yang buka pintu tadi. Kan saya bawa Iwan tadi, balasku.
Bawa Iwan apanya, Faris? Iwan dah lama balik tadi. Elok aja dia. Jap, makcik panggilkan Iwan. Lalu, Iwan pun datang dengan muka mengantuknya. Selepas disoal ibunya, mana ada? Faris, bila masa pula aku pengsan? Elok je tadi aku sampai rumah. Sudah. Aku pun tak puas hati. Keluarkan telefon dari poketku kerana ingin menunjukkan bukti bahawa aku ada telefon si Iwan tadi. Tapi tak ada lah. Hanya nombor ibuku je yang muncul. Alamak. Habis siapa yang aku papah tadi? Siapa yang bukakan pintu untuk aku bawa Iwan masuk tadi? Sampai ke hari ini, masih lagi tak terjawab segala misteri tu semua. Aku percaya ini semua berpunca dari benda ala putih yang terbang yang aku nampak tadi. Baik saudara, kisah yang kedua ini bertajuk Tumpang. Siapa yang pernah tinggal dekat Dungun mesti kenal Bukit Bauk. Bukit yang penuh dengan puaka dan misteri. Sekarang Politeknik dibina di sebelah bukit. Tapi kira jauhlah sikit dari Politeknik tu. Ni aku nak cerita tentang ada satu kisah. Kisah seorang budak motor yang konvoi lalu dekat situ malam-malam hari. Ini pun aku dengar dari mulut ke mulut lah. Tak dapat dipastikan kesahihannya. Masa tu adalah berbudak ni berkonvoi motor beramai-ramai untuk ke Kuala Terengganu. Mereka ni mungkin student-student you yang balik bercuti. Masa tu sudah larut malam. Lalulah dia orang dekat jalan Bukit Bauk tu. Adalah mamat seorang ni, asal motor dia okey je. Tiba-tiba rasa berat yang amat sangat. Kawan-kawan dia dah tinggalkan dia kat belakang. Tengah-tengah berat ni, motor dia pula tiba-tiba enjin boleh stop. Betul-betul depan Bukit Bauk. Mungkin dia bukan orang asal Dungun. Jadi dia tak tahu tentang puakanya kawasan tu. Dia pun duduk start motor dia sampailah dia ke penatan. Tapi masih tak hidup juga. Tengah-tengah dia start motor tu, dia ada terperasan ada benda di belakang dia. Ambil kau. Sekali ada perempuan cantik duduk tumpang motor dia. Baju putih, rambut panjang. Apa lagi, dia pun terus melompat lari dari atas motor dia. Berlarilah dia sambil menjerit-jerit, "Tolong, tolong!" Ketakutanlah dia kan. Mujur masa tu kawan-kawan dia yang berkonvoi tu duduk lepak berhenti minum kat kedai kat kampung Batu Lima. Sampai sana, dia bagi tahulah tentang dia kena kacau tu. Kawan-kawan dia semua pergi sana dan masa tu benda tu dah tak ada. Yang ada hanya motor Yamaha SS yang dah terbalik. Dia ambil motor dan sekali start terus jalan. Dengar-dengar cerita mamat tu demam. Seminggu kau tahu. Yang tu satu kejadian. Sebenarnya banyak lagi benda yang berlaku di kawasan tu. Kawasan tu sering berlaku kemalangan ngeri dan memang biasanya mangsa jarang selamat. Mungkin sebab cuai ataupun memang ada gangguan yang menyebabkan terjadinya kemalangan itu. Sekarang jalan di kawasan tu dah dibesarkan. Tapi masih lagi berlaku kemalangan yang meragut nyawa. Wallahu alam. Sekian.